Donald Trump meletakkan Brasil di tengah-tengah percaturan politik di rantau Amerika. Dengan berkongsi pada awal pagi Selasa 23 Jun 2026 artikel mengenai kemajuannya di Amerika Latin dan mengenai ujian besar seterusnya bagi pemerintahannya, yaitu pilihan raya Brazil. Teks itu membincangkan tentang integriti sistem pilihan raya Brazil dan mempersoalkan sama ada persaingan itu akan dianggap bebas dan adil oleh semua pihak. Penerbitan itu tidak muncul sendirian. Ia tiba pada masa yang sama ketika pihak kiri kehilangan pengaruh di rantau tersebut. Selepas Trump memotong USAID, membekukan mesin pembiayaan luar negara, dan membongkar satu struktur yang selama bertahun-tahun dianggap oleh pihak kanan sebagai bahan bakar ideologi di luar sempadan Amerika Syarikat. Sejak itu, rentetan peristiwa itu semakin terasa kesannya. Pihak kanan menang di Ekuador, Milei keluar lebih kuat di Argentina. Pihak kiri kehilangan kuasa di Bolivia. Cas mengalahkan pihak kiri. Namun, Asfura menang di Honduras dan Kolombia juga beralih ke kanan. Kini, tumpuan beralih ke Brazil. Sementara Lula cuba mengatakan bahawa Trump tidak boleh menyentuh isu itu, Flavio Bolsonaro bergerak di Washington untuk bercakap menentang tarif ke atas Brazil. Dan Gilmar Mendes mengakui kebimbangan mengenai sebuah akaun bank di Portugal berikutan ancaman daripada Akta Magnitsky. Apakah perasaan anda ketika bercakap, baik, malah Tuan masih tidak dapat melihat hingga hari ini, kalau saya tidak silap kan? Saya rasa begitu. Saya rasa begitu. Ya, saya tidak cuba ambil tahu. Tapi apa perasaan anda apabila anda berkata, baiklah, akan ada Magnitsky, Amerika Syarikat akan bertindak dengan keras? Saya tahu. Saya tertanya-tanya apa yang patut saya lakukan. Jelas sekali saya ada akaun bukan di Amerika Syarikat, tetapi saya ada akaun pribadi di Portugal. Dan saya tertanya-tanya apa yang perlu dibuat tentang perkara itu. Saya memutuskan untuk biarkan sahaja duit yang saya ada di sana. Apa yang Trump nampak di Brazil? Kenapa pilihan raya Brazil jadi ujian untuk seluruh benua? Bagaimana Brasilia akan bertindak balas apabila Washington meletakkan kebebasan pilihan raya, tarif dan sekatan di atas meja yang sama? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tanpa meleret, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Donald Trump telah berkongsi artikel itu melalui Truth Social dan tindakan itu menaikkan suhu kerana teks tersebut tidak menganggap Brazil sebagai perkara kecil. Analisis itu mempersembahkan Presiden Amerika Syarikat sebagai seorang tokoh yang semakin berpengaruh di hemisfera ini. Dan ia meletakkan pilihan raya Brazil sebagai satu ujian penentu untuk mengukur sejauh mana gelombang konservatif baharu ini boleh pergi. Jika Amerika Latin sedang berubah arah, Brazil muncul sebagai bahagian terpenting dalam pergerakan ini. Artikel yang disebut oleh Donald Trump itu menyebut 8 kemenangan dalam 7 tahun di Amerika Latin dan menunjukkan negara-negara yang telah menukar kerajaan kiri kepada kepimpinan berhaluan tengah kanan atau yang selari dengan agenda konservatif. Pesanan itu secara langsung menyentuh kerajaan Lula kerana ia mengeluarkan Brazil dari zon selesa. Ia bukan lagi sekadar persaingan dalaman antara PT dan pembangkang. Pilihan raya Brazil kini diperhatikan dari luar sebagai sebahagian daripada perubahan serantau menentang pihak kiri. Di sinilah USAID memainkan peranan. Selepas Trump memotong agensi itu dan mengambil alih program bantuan luar negara, pihak kiri kehilangan asas sokongan simbolik dan operasi yang sentiasa dikritik oleh golongan konservatif. Pemotongan itu telah mengeringkan sebahagian daripada ekosistem antarabangsa yang menyokong organisasi, wacana, tekanan dan naratif progresif. Selepas itu, siri pilihan raya menjadi sukar untuk kem penyokong Lula di benua ini. Di Ekuador, Daniel Noboa mengalahkan calon yang berkaitan dengan Koreismo. Di Argentina, Javier Milei memenangi pilihan raya legislatif dan mendapat kekuatan untuk meneruskan agenda liberalnya. Di Bolivia, Rodrigo Passos naik ke tampuk kuasa dan menamatkan hampir 2 dekad penguasaan MAS. 2 décadas de domínio do MAS. Di Chile, José Antonio Kast menewaskan pihak kiri dalam pilihan raya yang dicirikan oleh isu keselamatan, imigresen dan keletihan terhadap kerajaan Boric. Di Honduras, Nasri Asfura yang disokong oleh Trump telah diisytiharkan sebagai pemenang selepas persaingan yang rapat. Di Kolombia, Abelardo de la Espriella menewaskan kumpulan yang berkaitan dengan Gustavo Petro dan mengukuhkan lagi perubahan ke arah kanan. Adakah siri kekalahan ini menunjukkan bahawa Brazil telah menjadi sasaran politik utama pada tahun 2026? Lula tahu bahawa jika Brazil tumbang,
pihak kiri yang kepada negara-negara. Satu keupayaan bukan kiri seperti majoriti keupayaan yang tidak lagi berkaitan dengan perubahan akan meninggalkan pihak kiri. Keupayaan pihak kiri, ia akan menjadi gempa politik. Negara paling penting di Amerika Latin berubah menjadi ujian terakhir bagi perubahan ini. Reaksi Lula menunjukkan rasa tidak selesa. Semasa pertemuan G7, beliau berkata bahawa Trump sepatutnya tidak campur tangan dalam pilihan raya Brazil. Tetapi beliau juga mengakui bahawa Presiden Amerika Syarikat berhak mempunyai pilihan politik. Kenyataan Lula cuba menetapkan had, tetapi akhirnya mengesahkan bahawa Trump sudah pun terlibat dalam perdebatan itu. Brazil telah menjadi perhatian Washington dan kini setiap pergerakan di Brasilia mula mendapat perhatian antarabangsa. Situasi menjadi lebih sensitif kerana kerajaan Trump bukan hanya menangani Brazil dalam bidang pilihan raya. Seksyen 301 yang digunakan oleh pejabat wakil perdagangan Amerika Syarikat telah membuka satu front ekonomi terhadap amalan Brazil yang dianggap tidak adil. Siasatan tersebut menyebut perdagangan digital, perkhidmatan pembayaran elektronik, pelindungan harta intelek, memerangi rasuah, akses ke pasaran etanol dan penebangan hutan secara haram. Ia juga menyebut perintah mahkamah rahsia terhadap syarikat teknologi Amerika Syarikat untuk penghapusan kontrak. Kandungan politik dan penggantungan profil. Cadangan tarif 25% ke atas produk Brazil telah menyebabkan pengeksport, syarikat dan pengguna berwaspada. Pendengaran awam telah dijadualkan pada 6 Julai di Washington dengan tarikh akhir untuk keputusan sehingga 15 Julai 2026. Sementara kerajaan Lula cuba bertindak balas dengan ucapan mengenai kedaulatan, Flavio Bolsonaro telah mendaftar untuk bercakap dalam pendengaran itu dan meminta penangguhan tarif yang tinggi itu. Beliau dijangka mempertahankan penyelesaian secara rundingan tanpa menghukum masyarakat Brazil atas tindakan yang dinyatakan dalam siasatan itu. Flavio Bolsonaro meminta 5 minit untuk bercakap secara bersemuka sebagai senator dan bakal calon presiden. Dokumen yang dihantar oleh pejabatnya menjangkakan bahawa beliau akan menentang tarif 25%, menentang sebarang tindakan terhadap PIX dan menyokong rundingan dua hala. Sementara kerajaan Lula kelihatan tidak bertindak dalam pendengaran itu, Flavio cuba mengambil peluang dan memberitahu Amerika Syarikat bahawa menghukum seluruh Brazil hanya akan membantu kerajaan itu sendiri yang dituduh mencetuskan masalah tersebut. Hujar Flavio memberi kesan kerana ia memisahkan negara Brazil daripada kerajaan Lula. Dia cuba menunjukkan bahawa pengeluar, pengeksport, pekerja dan pengguna tidak boleh menanggung akibat daripada keputusan politik, kehakiman dan peraturan yang dibuat di Brasilia. Tuntutan terhadap kebebasan bersuara menjadi lebih berat lagi. Kerajaan Trump menuduh Brazil mengenakan perintah sulit terhadap platform Amerika Syarikat, memaksa penyingkiran kandungan politik dan penggantungan akaun termasuk milik penduduk di Amerika Syarikat. Dalam suasana inilah, Gilmar Mendes juga menjadi tajuk berita. Apabila ditanya tentang kemungkinan menjadi sasaran Undang-Undang Magnitsky, beliau berkata beliau berasa bimbang tentang sebuah akaun bank yang dimilikinya di Portugal. Walaupun begitu, beliau tetap menyimpan wang di luar negara dengan alasan beliau bercuti di sana. Kenyataan itu mendapat reaksi negatif kerana sementara rakyat Brazil biasa menderita akibat cukai, inflasi, ketidakselamatan dan birokrasi, Hakim Mahkamah Agung itu mengakui kebimbangan terhadap harta di luar Brazil berdepan dengan undang-undang sekatan asing. Undang-undang Magnitsky menakutkan kerana ia menyasarkan individu bukan hanya kerajaan. Ia boleh menyebabkan sekatan kewangan, sekatan visa dan kesukaran untuk berurusan dengan sistem yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. Tekanan antarabangsa kini bukan lagi sekadar ucapan abstrak. Kerajaan Lula cuba menukar semua tekanan luar sebagai serangan terhadap kedaulatan. Tetapi krisis ini berpunca daripada masalah dalaman yang Brasilia tidak dapat sembunyikan. Penapisan, ketidakpastian undang-undang, politisasi institusi, syak wasangka terhadap suasana pilihan raya dan kemerosotan ekonomi. Trump hanya menyorotkan perhatian kepada luka yang sudah pun terbuka. Tuntutan untuk pilihan raya bebas bukanlah muncul begitu sahaja. Ia semakin berkembang kerana sebahagian masyarakat Brazil tidak lagi percaya bahawa permainan akan dijalankan dengan adil untuk semua. Brazil sampai ke saat ini dengan pembangkang yang lebih berhubung dengan Washington dan kerajaan cuba menahan kerosakan.
Flávio Bolsonaro tampil sebagai suara menentang kenaikan tarif. Eduardo Bolsonaro sudah lama mendedahkan tentang penganiayaan politik di luar negara. Dan Trump kini berkongsi satu analisis yang meletakkan pilihan raya Brazil sebagai ujian besar pertarungan tahun 2020. Telah masuk dalam peta politik benua. Kiri Amerika Latin mengalami siri kekalahan kerana telah kehilangan naratif kestabilan. Keselamatan, rasuah, penapisan, ekonomi yang tersekat dan ketakutan terhadap jenayah terancang telah menjatuhkan kerajaan dan calon-calon. Trump memahami perasaan ini dan mula bertindak atasnya. Pemotongan USA menjadi simbol perubahan ini. Kurang dana untuk struktur antarabangsa yang dilihat oleh pihak kanan sebagai cabang ideologi dan lebih tekanan secara langsung ke atas kerajaan yang dituduh menyalahgunakan kuasa. Brazil kini muncul sebagai pentas seterusnya. Jika Lula cuba menganggap pilihan raya sebagai isu tertutup di dalam Brasilia, beliau akan berdepan tekanan dari luar untuk ketelusan. Jika Mahkamah Agung terus berada di tengah-tengah politik, ia akan menghadapi lebih banyak tekanan mengenai kebebasan bersuara dan proses yang sewajarnya. Trump mencetuskan panik kerana beliau menyentuh saraf yang betul, pilihan raya bebas. Ungkapan itu nampak mudah, tetapi membawa satu persoalan besar untuk tahun 2026. Adakah Brazil akan mempunyai persaingan dengan kesamarataan sebenar, kebebasan bersuara, keselamatan undang-undang, dan kepercayaan awam? Atau adakah negara terbesar di Amerika Latin akan memasuki pilihan raya dengan penuh syak wasangka, dengan penapisan, cukai, sekatan dan tekanan antarabangsa sambil pada masa yang sama mengetuk pintu Brasilia? Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.